sebagainya. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Imam Muda Ashraf untuk meneruskan sesi kita pada pagi ini tanpa dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nampak ada lagi muka saya? Nampak. Nampak dah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Ahmadi, suara saya dengar clear ataupun tidak? Clear, Ustaz. Clear? Okey, baik. Alhamdulillah. Boleh saya teruskan ataupun macam mana? Teruskan, Ustaz. Teruskan. Yang saya muliakan pengerusi majlis kita, Ustaz Ahmadi Hamsi, juga kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain yang bersama dengan kita sebentar tadi, juga para asatizah, alim ulama, diberi hormat, hadirin hadirat, muslimin yang dikasihi Allah SWT, muslimat yang dikasihi Allah SWT. Alhamdulillah. Apa khabar semua orang Sabah? Okey, semua Sabah ke ataupun ada orang luar Sabah juga? Ada orang luar juga, Ustaz. Ada orang luar juga. Mana? Thailand, Australia? Ada Indonesia katanya. Indonesia, Alhamdulillah. Apa khabar kan? Kabarnya waras. Jadi Alhamdulillah hari ini kita cerita tentang tajuk menarik ni tajuknya. Tajuk tentang gaya hidup. Saya tengoklah senarai nama pembentang-pembentang hebat-hebat dia orang semua. Saya ni hanyalah bulan yang menumpang cahaya matahari ya. Jadi kita duduk di sini pagi ni kita nak cerita tentang anak muda. Saya harap dalam ni mungkin ada anak muda dan mungkin tak berapa muda pun ada juga saya rasa. Jadi sebab isu ni penting. Sebab generasi muda dia kena jadi baik ketika usia muda. Ada beza generasi muda dan generasi yang berusia apabila dia menjadi baik. Ada beza. Sebab itu kalau kita belajar tentang kaedah wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyyah, Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa untuk explain tentang Quran, dan bahasa Arab satu bahasa yang luar biasa. Bahasa Arab ni dia ada 12 juta vocabulary. Lebih kurang berapa kali ganda daripada bahasa kedua terbanyak dalam dunia, iaitu bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni kat 600,000 je. Jadi bila kita tengok banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab yang sangat menjadikan kita faham dan kita boleh memahami, itulah maksud kehidupan. Hidup nama orang muda pun banyak disebut dengan pelbagai wording-wording yang berbeza. Kalau kata budak-budak, kadang-kadang digunakan istilah waladun, wa 'alal mauludi lahu rizqun waladun wal walidat. Waladun tu maksudnya anak kecil. Ada ketikanya digunakan tiflun. Tiflun juga bermaksud kanak-kanak, ataupun sebahagian digunakan istilah sabiyun, ataupun sebahagian digunakan istilah ya gulam. Dalam sebahagian ayat Quran, gulam ini menggambarkan mungkin sudah matang sedikit kan. Dia kata qala ya busyra hadha gulam. Mungkin dah ada janggut-janggut, dah ada misai-misai macam Ahmadi ni dah nampak macam gulam sikit kan. Tapi waktu muda-muda, waktu sekolah menengah mungkin istilah-istilah yang berbeza. Sebab dalam Quran ni dia punya orang tua ada syekhah, ada dia sebut ajuzun, orang yang lemah. Ada ini istilah-istilah yang membuatkan kita faham. Orang muda ni mesti bila badan berbeza, bila kematangan berbeza, gaya hidup mesti berbeza. Pasti berbeza. Tak sama. Sebab itu kalau kita baca ayat Quran, ada istilah yang dipanggil istilah 40. Istilah number 40. Quran ni kita kena faham, dia ada penggunaan number. Orang Arab dulu, tadi kalau Ustaz Abdullah Bukhari dia orang tafsir. Orang Arab, dia ada kiraan 1 hingga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai dekat 8, ada satu istilah dulu Arab Jahiliyah kenal dengan wawu thamaniyah. Waw yang ke-8. Apa maksud wawu thamaniyah? Wawu thamaniyah bermaksud apabila orang Arab dia kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tu dah kategori banyak dah. Banyak dah. Bila masuk 8, dia akan cakap apa? 8 dan ke atas. Tu dia punya malasnya orang Arab nak kira. 8 dan ke atas. Sebab itu bila bahasa Al-Quran dia datang, dia sebut salasata quru. Dia sebut dengan number-number menjadikan orang Arab kagum. Quran ni dia bagi satu signal, dia macam kita panggil nak bagi viral tu, kadang-kadang dia perlu copywriting yang betul. Kadang-kadang dia kena buat teaser supaya orang rasa terkejut dengan Quran. Alif lam mim, kaf ha ya ain sad.
Hamim, Yasin. Ini tak pernah ada dalam syair-syair Arab. Lalu orang Arab pun akan terkejut. Sumpah-sumpah yang berbeza. Wal adiyati dhabha, demi kuda perang. Wal lail, wasyams, wattini wazaitun. Orang Arab terkejut. Begitu juga number-number. Salah satu yang disebut, kalaulah disebut dengan istilah number-number tertentu, kalau orang mengaji kaedah tafsir, dia ada ayat mufassar, ayat yang mujmal, ayat am, dan macam-macam lah. Menjadikan kita faham. Sebagai contoh, kalau disebut ayat 40 sebagai contoh, ada sebahagian mengatakan ianya adalah satu number yang tidak disebut secara exactly. Dia number yang lebih kurang 38, 39, 40, 41. Maksudnya lebih kurang 40. Jadi bila kita baca Quran sebut dengan clear umur 40. Quran sebut hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, sehingga kamu mencapai umur 40. Apa maksud dia sebenarnya nak cerita kat kita tentang umur 40? Seolah-olah kematangan manusia, kata Ibn Abbas, kalau kita, bagaimana kita umur 40, begitulah kita akan berakhir. Ini peringatan untuk kita. Saya pun nak masuk 40 dah, tak tahu sampai bila orang panggil saya imam muda. Tapi bila kita dah sampai umur 40, menunjukkan kematangan kita. Dan itulah kita sampai berakhir. Walaupun ada kemungkinan untuk berubah. Ya, manusia boleh berubah. Tetapi kebiasaannya begitu. Jadi sebelum sampai umur 40, kalau kita mengaji ilmu tentang membeli rumah sebagai contoh, kalau ada orang kata, macam mana membeli rumah yang terbaik? Sebahagian menyebut beli rumah yang terbaik adalah beli rumah ketika umur 40. Kalau nak beli rumah yang untuk kita hidup sampai mati. Kalau nak beli rumah untuk invest, nak beli rumah untuk nak duduk sekarang, tak nak bayar sewa, itu cerita lain. Tapi nak beli rumah, nak duduk sampai mati. Kalau kita beli bawah umur 40, nanti kalau sampai dah umur 40, kita duduk rumah tu, kita mesti rasa boring, kita nak beli rumah lain. Sebab manusia ni ada satu biological clock. Kematangan juga ada satu biological dia sendiri yang telah di-set up. Sampai umur 40, sebab tu kalau kita tengok umur 40, pakcik-pakcik contohnya, kalau pergi masjid, fashion pakcik-pakcik sama ya. Sama ya. Kalau kata kemplekat, baju Melayu, t-shirt, macam itulah dia. Tapi anak muda, contohlah Akmadi dulu, sekolah dulu. Mungkin dulu saya tengok muka ni nampak macam dulu tu, tak tahulah sekarang cerita sekarang tu tugas sebagai apa, saya tak tahulah, nampak macam pramugara kan. Macam tu. Kalau waktu muda dulu kita kadang-kadang kita gotik. Kan gotik. Kadang-kadang kita datang satu zaman kita hip hop pula. Lepas satu zaman kita datang pula kita jadi apa tu orang panggil grunge, dulu grunge kan. Lepas tu apa, kita mai datang pula apa, punk zaman dulu, punk not dead dulu. Lepas tu geng skinhead dia, zaman-zaman tu berakhir. Dan berakhir ada yang orang duduk dalam zaman black metal, rambut panjangnya, ada fashion tersendiri, ada gaya hidup tersendiri, ada knowledge sendiri, pemilihan muzik yang tersendiri. Orang yang mana duduk dalam muzik black metal, dia takkan suka muzik rock kapak. Kan? Dark hipster gitu. Orang tadi kata. Betul, itu zaman. Hipster ke, apa raver ke, kita akan berubah tau. Kan? Dulu rambut kita dulu semua contohlah, mungkinlah dulu belah tengah. Kan? Sekarang dah rambut pun sopan macam wak doyok kan, pergi barber yang hipster kan, buat lain manusia. Kan? Tapi bila sampai umur 40, gaya hidup kita berbeza. Cara pemilihan makanan kita, kalau kita dah selesa makanan Sabah je lah. Kan? Kalau kita duduk Brunei, ambuyat je. Kan? Kalau kita duduk, tak tahulah orang Sabah, apa makanan favourite Akmadi apa. Saya pun, apa kawan saya cakap apa, sinalau bakas contoh kan. Apa itulah lebih kurang kan. Kalau kita dah suka yang tu sahaja. Kan? Tapi kalau kita pada waktu muda dulu, kita boleh berubah. Hari ini kita makan begini, esok kita makan begini. Jadi sebab itulah anak muda perlu set up kehidupan, gaya hidup dia, ataupun kita panggil uslubul hayah, kehidupan, cara hidup, namtul hayah, cara hidup, lifestyle dia, supaya lifestyle itu waktu usia 40 dan ke atas, lifestyle yang betul-betul hebat, betul-betul menjadikan itulah lifestyle yang akan dia bawa sampai mati. Cumanya dalam banyak-banyak hadis, saya ingat dah ramai pembentang baca yauma la dhilla illa dhillu, hadis tentang 7 golongan di bawah naungan arasy Allah SWT kan. Asyabun nasya'a fi ibadati rabbi, anak muda yang taat pada perintah Allah pada usia muda. Sebab waktu muda bukan senang nak jadi
nak jadi orang tua. Susah. Kita nak jadi gaya watak orang tua. Imam Syafi'i ketika umur 30-an, dia pegang tongkat. Dia pegang tongkat untuk nampak dilihat orang tua, nampak kematangan sebab dia berfatwa. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia tak main bola semenjak umur 10 tahun. Sebab umur 10 tahun orang dah panggil dia syekh. Sebab itu dia punya watak yang dia nak mainkan. Boleh berkekalan. Kita nak letak kita punya lifestyle macam mana. Tapi tak boleh kita nak elak. Sebab pemilihan muzik, pemilihan makanan, gaya hidup, cara seorang remaja, benda itu benda yang kita maklum, benda itu pasti akan berlaku keinginan untuk kita bergaya seperti gaya seorang muda. Jadi sebab itulah hari ini saya akan petik beberapa gaya hidup. Apa maksud gaya hidup? Saya cerita dulu gaya hidup. Gaya hidup ni apa dia? Gaya hidup ni dia sebagai tabiat hidup kita yang menjadikan kita akan mengikuti tabiat tersebut dan dijadikan amalan kehidupan kita. Itu gaya hidup. Okey? Gaya hidup ni dia boleh mengubah budaya hidup seseorang dan dia boleh menjadikan kita ini daripada jauh dikenali dengan gaya hidup tersebut. Maksudnya branding lah. Branding. Orang boleh kenal dah. Ini Akmadi. Ini Sufan. Ini Maryam. Ini Akmal. Orang boleh kenal. Ini orang dia. Sebab apa orang boleh kenal? Sebab dia sendiri membentuk tasawur rupa paras dirinya sendiri. Okey? Kita boleh kenal kawan kita. Kawan kita ni tak makan, dia tak makan kedai junk food. Kalau kita duduk dengan dia ni makan jenis mi goreng, nasi lemak, dia suka makan masakan kampung. Kita kenal. Ada kawan kita, kalau kita nak ajak lepak dengan dia, nak sembang dengan dia, kita mungkin tak selesa. Sebab kalau sembang dengan dia sembang semua saham, takaful. Dia sembang semua high level kan. Sebab manusia itu begitulah dia. Begitulah. Dia ada rupa paras tersendiri. Jadi apa gaya hidup yang kita nak bawa? Sebab itulah bila disebut tentang gaya hidup ni bermaksud cara hidup seseorang individu ataupun sekumpulan orang yang boleh kita nampak dari sudut pemakaian, kehidupan, pengurusan masa, cara berfikir, dan itulah yang nampak pada dirinya adalah keselesaan yang dia pilih. Okay? Jadi hari ini saya tak nak cakap banyak-banyak. Saya tengok sejam saja. Kita pun ada banyak pembentang-pembentang lain. Saya nak fokuskan kepada beberapa. Antaranya mungkin ada isu-isu banyak yang dibentangkan. Antaranya gaya hidup tentang fashion. Fashion ni pentinglah fashion ni. Fashion ni, kalau saya nak cerita tentang fashion ni, saya bukanlah orang fashion. Tak ada lah sangat, tak pandai lah sangat. Tetapi mengaji pun dulu syariah, fiqh syariah dan sebagainya. Tapi semenjak duduk dalam industri, alhamdulillah serba sedikit terjebaklah juga dengan masyarakat fashion ni kan. Duduk jugalah dengan fashion designer dan sebagainya. Apa falsafah fashion sebenarnya? Baik, anak muda pertama dia mudah berubah. Hari ini boleh begini, besok boleh begini. Hari ini boleh pakai slim fit, besok boleh pakai baju longgar. Anak muda. Sebab dia darahnya panas, jiwanya berubah, akhirnya dia boleh membentuk fashion tersendiri. Okey, nombor 2, dia boleh terpengaruh dengan suasana sekeliling. Sebab itu kalau kita mengaji kitab-kitab dahulu, kita mengaji kitab tarikh, kita mengaji kitab Hilyatul Awliya, kita mengaji kitab-kitab Syiarul Alam Nubala, kita mengaji kitab Tarikhul Rijal, apa-apa saja kitab pengajian ilmu hadis yang menceritakan tentang rijal, tentang manusia. Nak bincang tentang individu, contohnya biografi Imam Syafi'i, biografi Imam Ibn Hajar Asqalani, contoh. Mereka mesti tengok di mana dia duduk, dengan siapa dia berguru, di negara mana dia duduk, negara Arab ataupun suasana Parsi ataupun suasana Iraq. Mereka akan tengok apa suasana sekeliling dia. Sebab suasana sekeliling boleh membentuk manusia. Orang Sabah dress up lain, orang Sabah pergi KL lagi lain. Contohlah kan, orang Sabah duduk di kawasan Tawau dan Sandakan tak sama mungkin dengan orang KK. Ada sedikit beza. Sebab kita akan terpengaruh dengan suasana sekeliling. Jadi bila sebut tentang fashion, kalau kita nak gambarkan fashion ini, semuanya bersifat asal yang dalam kaedah yang general. Al-aslu fil asya' al-ibaha. Dalam keadaan setiap fashion itu adalah harus. Melainkan ada sesuatu benda yang membuatkan ianya, itu bukan kaedah untuk aurat. Setiap benda dalam dunia ini dan melibatkan fashion perlu menepati lebih kurang 6 hingga 7 syarat-syarat dia. Itu simple. 6 hingga 7 syarat je. Tak banyak.
Sebab tu kalau kita mengaji bab fatwa, kalau Ustaz Fawaz dia cerita bab fatwa, fatwa ni benda yang paling miskin di kalangan orang berfatwa adalah mengatakan benda itu haram. Dia susah nak kata haram. Dia akan cari dulu untuk kata halal, harus last kali baru kata haram. Sebab itulah adalah manhaj ataupun manhaj dalam fiqh. Dalam fiqh, dia dah lambat sikit. Sebab dalam bab-bab melibatkan urusan keduniaan, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wa tayyibati minar rizq. Siapakah kamu, Ashraf? Siapakah kamu, Akmadi? Siapakah kamu, Haris, untuk kata benda itu haram? Kamu bukan orang dia. Kamu kena bincang apa dalil dia. Kenapa dikatakan haram? Maka pakaian Allah jadikan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang cantik-cantik. Pakailah pakaian yang cantik-cantik. Sebagian, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang menutup aurat. Menggambarkan bila istilah ya bani Adam, wahai anak Adam, dia memberi gambaran bahawa dia bukan mesej ini kepada orang Islam semata-mata. Sebab Quran kalau kata ya ayuhan nas, untuk manusia, ya ayyuhalladzina amanu, untuk orang beriman. Apabila sebut ya bani Adam, mesej ini untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, tak kira muslim ataupun non muslim. Sebab itulah muslim ataupun non muslim, dia ada kecenderungan untuk memakai pakaian yang menutup aurat. Bukan menutup aurat, menutup menutup aurat itu keaiban dirinya sendiri. Walaupun non muslim, dia ada fitrah dia. Ada fitrah dia. Orang non-Muslim, contohnya negara barat, dia orang kadang-kadang bogel je jalan tengah town. Itu demonstrasi. Tapi hari-hari tak ada orang buat macam tu. Yang tu orang gila kalau pakai jalan seorang-seorang tak pakai apa. Sebab itu fitrah. Kemudian Quran kata, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kamu pakailah pakaian yang baik-baik, yang cantik-cantik untuk pergi ke masjid. Kan? Sebab itu kalau kita tengok ayat tu, dia bukan sebut kepada orang Islam. Dia sebut juga kepada Bani Adam. Memberi gambaran bahawa orang yang kata ada fitrah agama, dia akan memilih untuk memakai pakaian yang bersesuaian dengan ritual agama dia. Sebab itulah wujudnya pakaian-pakaian Tok Sami, pakaian-pakaian padri, pakaian-pakaian brothers dia, pakaian-pakaian agama orang Yahudi. Dia ada unsur-unsur bila pakaian agama begini, bila pakaian tak agama begini. Tapi agama Islam ni cantik. Dia letak syarat sahaja. Dia tak suruh ikut warna apa, fashion apa, macam mana. Silakan kamu nak pakai macam mana. Sebab itu Islam datang, dia simple. Dia datang kepada seluruh alam. Seluruh alam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu. Sebab itu kalau kita baca bab fashion Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya boleh sebut, saya jual jubah, saya boleh kempen hari ini, pakailah pakaian sunnah jubah. Tapi saya tak sebut pakai sunnah, walaupun dia adalah unsur-unsur sunnah di situ, tetapi saya nak lebih kita faham konsep yang dinamakan dengan fashion itu sendiri. Apa fashion yang dibenarkan dalam agama? Pertamanya, dia pastilah mematuhi peraturan aurat sebagai contoh. Kalau lelaki, dia tutup pusat hingga lutut. Kalau perempuan, dalam mazhab jumhur, buka muka dan tapak tangan diharuskan untuk dibuka. Walaupun ada kaul-kaul pandangan sebagai contoh yang katakan muka juga adalah aurat, itu khilaf para ulama. Terpulanglah Akmadi rasa nak pakai purdah, boleh kan, sekala-sekala kan. Tapi kalau purdah itu dia ada wajah itu aurat ataupun tidak dibincangkan oleh ulama begitu panjang. Tapi dalam jumhur ulama, muka dan tapak tangan itu diharuskan. Okey, bukan jumhur dalam mazhab Syafi'i, muka dan tapak tangan itu diharuskan untuk dibuka untuk perempuan. Nombor 2, lepas tutup aurat, pakaian itu tidak boleh kasiyatun ariyat. Pakaian itu tidak boleh ketat. Jangan nampak macam orang yang bertelanjang. Dah pakai tutup aurat semua tapi ketat. Nampak habis semua. Gunung Kinabalu lah apa semua nampak. Tak boleh. Tak boleh. Kena pakai biar nampak tertib, longgar, nampak bersesuaian dengan keadaan. Itu satu watak yang baik sebenarnya. Menunjukkan kita ini dikenali sebagai orang yang baik. Sebab itu kita dikenali dengan orang yang baik. Ada istilah itu. Walaupun tak menentukan orang yang pakai begitu adalah orang yang baik, tetapi supaya kamu dikenali dengan orang yang baik. Yu'rafna, kalau kita mengaji bahasa Arab tu, dikenali. Lepas tu, lepas pakaian yang longgar, nombor 3, pakaian itu tidak boleh nipis. Dah longgar dah, nipis pula, nampak color semua tak boleh. Warna kulit kita orang kenal. Orang tahu, tengok Akmaldi ni. Saya nak terbayang pun tak boleh. Nak terbayang Akmaldi pun macam tak berapa. Macam makruh ya terbayang kan. Jadi,
Cuma itulah dia, tak boleh longgar nampak warna kulit. 3. Nombor 4, tidak boleh itu silang jantina. Silang jantina, laki pakai pakaian laki, perempuan pakai pakaian perempuan. Tak boleh laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki. Apa sahaja benda yang melibatkan perhiasan khusus untuk wanita, lelaki tak boleh pakai. Kalau kita bincang dulu, zaman-zaman dulu, perempuan ada khilaf, ada perbincangan ulama tentang pakai seluar. Pakai seluar, boleh tak boleh? Sebab dikatakan seluar itu pakaian untuk lelaki. Boleh tak boleh? Tapi sebenarnya tidak menjadi masalah sebab pakaian perempuan ataupun pakaian seluar itu sendiri dah jadi pakaian untuk kedua-dua gender. Laki dan perempuan dah jadi pakaian mereka. Jadi tak ada masalah perempuan pakai seluar. Cuma perlu dilonggarkan. Lepas itu tidak boleh meniru pakaian tashabbuh agama lain. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh meniru pakaian agama orang lain. Kena ingat pakaian agama bukan pakaian kehidupan orang lain, agama lain. Kalau orang lain boleh pakai coat, boleh pakai tie, tak ada masalah, silakan. Silakan. Yang tak bolehnya pakaian ritual mereka. Pakaian mereka pergi semayang, itu tak dibenarkan. Kalaulah kebetulan dia orang pakai tudung, kita pakai tudung, kan? Memang bentuk itulah sama, tak ada masalah sebab memang itu pakaian kita juga. Tapi kalau itu bukan fashion kita, tapi kita tiru fashion mereka, tidak dibenarkan. Nombor 3, nombor berikutnya, antara peraturan pakaian adalah tidak boleh libasul mukhayyalah. Pakaian yang menghayalkan. Kita pakai pakaian yang menjadikan orang kiri kanan depan belakang rasa macam low classnya aku. Kena bijak lah. Sebab tu kalau kita nak pergi contohlah belia Sabah, nak pergi bantuan zakat. Kan, nak pergi bantuan zakat, jumpa asnaf-asnaf orang miskin. Tapi tangan tu dia cincin nala reka punya besar ni. Cincin besar, gelang sampai sini kan. Nak bagi beras ya. Tapi dia punya gelang sampai tahap ni. Jadi bila kita pergi bro, dia bukan orang yang penerima tu bukan ambil beras, dia tarik sekali gelang-gelang. Sebab kita tak bersesuaian. Pakaian yang merendahkan, menjadikan orang rasa rendah diri. Sebab itu kalau kita bincang bab ilmu gaya hidup, bina rumah contohnya, ada ulama kata kalau nak bina banglo yang besar-besar, jangan bina dalam kampung yang orangnya dalam hidup setinggan, orangnya dalam hidup merempat. Kalau nak bina banglo besar-besar, pergi satu kawasan taman perumahan, banglo semua. Itu cara agama kita, supaya orang tak kecil hati. Kemudian, pakaian itu tidaklah pakaian sampai menampakkan kita ni miskin. Tidak. Sebab ada seorang lelaki datang jumpa Nabi, dia pakai pakaian yang lusuh. Nabi tanya, hal indakal ghanam? Adakah engkau memiliki kambing? Maksudnya engkau ni ada duit dah, ada bisnes dah. Laki ni kata ada. Laki ni ada. Tapi kenapa engkau pakai baju yang nampak lusuh? Maka Nabi pun cakap, pakailah baju yang bersesuaian dengan apa yang engkau ada. Atharun ni'mah, tunjukkan nikmat Allah. Allah bagi gaji 5,000, pakai baju gaji 5,000. Tak ada masalah. You ada duit banyak, nak pakai Mercedes, silakan. Silakan, tak ada masalah. You ada duit banyak, nak pakai Mustang, silakan. Tak kisah. You nak pakai Viva Tank pun silakan, tak ada masalah. You punya kemampuan. Sebab apa? Ibnu Hajar Al-Haythami menyebut, kenapa Allah suka orang yang ada kemampuan pakai baju ikut kemampuan dia. Kenapa? Sebab ada dia punya maqasid dia. Salah satunya supaya orang miskin boleh mengenali dengan siapa aku nak minta sedekah. Kalau semua pakai baju, pakai pengemis, semua mana satu orang miskin, orang kaya ni sama dengan aku yang semua ni kan. Sebab itu ada hikmah dia. Jadi bukanlah kita nak belagak dengan orang, tapi pakaian yang bersesuaian dengan suasana setempat. Itu antara pakaian. Lepas tu libas syuhrah. Anak muda dilarang pakai baju libas syuhrah. Tak kira anak muda orang tua ke. Libas syuhrah ni pakaian yang sengaja untuk dibezakan dengan orang lain. Sengaja. Orang datang besya-besya dia macam Lady Gaga. Lain kan. Astaghfirullahaladzim, mengumpat Lady Gaga pula. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia pelik. Dia nampak dia bawa siput ke atas kepala ke. Sengaja berbeza dengan orang lain. Ini tak bagus. Sebab itu saya sangat pesan, kalau kita datang satu majlis itu ada pakaian, kod pakaian, etika pakaian. Majlis kenduri ini pakai baju batik, kita pakai baju batik. Majlis kenduri ini pakai baju Melayu, kita cuba cari baju Melayu. Hormati majlis. Supaya
supaya kita dikenali orang yang menghormati tuan rumah. Dan sengaja tidak berlebih-lebihan dan untuk mencari ruang-ruang perbezaan dengan orang lain. Sebab agama ni dia tak nak kita nampak menonjol sangat. Sebab itu pemilihan warna itu penting. Warna yang mengikut uruf. Saya bagi contoh. Kalau kita duduk negara Arab sebagai contoh Saudi, warna tak boleh warna lain melainkan putih dan hitam. Putih dan hitam. Macam mana orang-orang kita ni nak pergi? Okey, jadi kita akan pesan kepada jemaah umrah, jemaah haji, pergi Mekah, pergi Madinah, pakai baju putih hitam cukup. Ataupun kalau nak terang pun, pakai baju jubah warna hijau untuk orang perempuan. Hijau gelap tu. Okey. Ataupun merah pun merun yang gelap tu. Dia tanya, kenapa Ustaz tak boleh ke shining? Kami kat Malaysia ni okey je. Tak, sebab budaya di sana, warna-warna itu dianggap, alwan mutaghayyir dianggap sebagai warna-warna yang menarik perhatian. Nampak seolah-olah macam wow. Wow lah. Nak cakap macam mana tak tahu. Wow. Tapi kalau dekat Malaysia, budaya kita pakai baju batik warna-warna. Kain batik warna-warna untuk orang perempuan. Ataupun baju kurung warna-warna. Adakah dia wow? Bagi kita warna itu tak ada masalah sebab kita dah terbiasa. Jadi diharuskan. Sebab itulah kita ada benda yang ditetapkan secara pasti dalam bab pakaian, benda-benda yang ada nas, fashion yang tak boleh nas, tak boleh cukur jam bulu kering itu nas, tak boleh pasang tatu itu nas, tak boleh pakai tatu. Apa lagi? Tak boleh pakai rambut palsu itu nas. Tak boleh apa lagi? Tak boleh falajin. Falajin ni meratakan gigi. Gigi dah elok tapi saja. Macam orang buat braces tu tak ada masalah. Sebab dia sakit. Nak betulkan, takut ada penyakit mulut. Tapi kalau gigi dah okey, dia pergi buat jadi lain. Itu nas. Lepas tu apa yang fala yughayyirunna khalqallah. Dia menukar daripada rupa asal kepada rupa yang lain. Itu salah satu yang nas disebut tak dibenarkan. Tapi dalam bab lain, dia melihat kepada uruf. Termasuklah dalam bab pakaian yang warna terserlah. Uruf tu bermaksud adat setempat. Kalau satu negara itu warna hitam saja, kita pergi Afghanistan, semua hitam saja contohlah. Kita pakai ikut uruf setempat di situ. Fatwa di negara sana tidak akan sama dengan fatwa di Malaysia. Sebab dia mengikut keadaan setempat. Sebab itu saya setuju dengan Mufti Sabah, ada fiqh Sabahi. Fiqh Sabahi sangat-sangat bagus. Sebab tidak sama dengan fiqh Malizi. Walaupun Sabah sebahagian daripada Malaysia, tetapi Malizi itu saya nampak ada kecenderungan di kawasan-kawasan tertentu di semenanjung Malaysia dan dia pun tak termasuk ada sebahagian negeri-negeri yang mungkin berbeza. Kelantan, Terengganu mungkin berbeza uruf dia daripada KL Lumpur. KL Lumpur, Selangor, Degai kan. Tak sama, mungkin tak sama. Ada sudut pandang yang berbeza. Apatah lagi Sabah. Saya dengan Sabah ni saya ingat dah berapa tahun saya setiap tahun pergi Sabah. Kalau ikut masuk dalam kawasan-kawasan apa, saya rasa Ahmadi pun tak macam saya apa. Apa Sandakan, Tawau, Nabawan, Kinabatangan, Telupit, Sook, Pensiangan, apa lagi? Tak tahu. Kimanis, Menumbuk, Menerajang ke semua saya dah pergi dah insya-Allah. Sebab seronok dengan misi-misi ya. Raya haji saya, raya korban saya 6 tahun berturut-turut semua di Sabah, di Pelanman. Saya tak ada lah isteri orang Sabah, tapi kita tengok dia memerlukan fiqh tersendiri, fiqh tersendiri. Dia tidak semudah untuk kita orang luar untuk buat keputusan fiqh bagi orang Sabah. Ni semua dalam seminar ni lah orang yang menentukan uruf setempat. Kamu semua orang-orang belia yang tahu apa fashion yang bersesuaian. Jangan kita pergi satu tempat, kita condemn, tapi kita tengok-tengok, kita tak tahu keadaan setempat itu. Itu biasa. Jadi kita faham tentang fashion, ada beberapa syarat saya sebut tadi, tutup aurat jangan ketat, jangan nipis. Apalagi jangan melampaui batas dari sudut nampak pelik-pelik. Jangan menjadikan pakaian itu orang rasa rendah diri. Apalagi jangan meniru silang jantina, wanita-wanita laki-laki, pakaian dia. Jangan meniru agama lain. Itu antara syarat pakaian. Nak pakai macam mana? Silakan. You nak hip hop? Silakan. Tak ada masalah. Cumanya ada beberapa syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama adalah kalau hip hop itu sekadar pakaian biasa tak ada masalah. Yang tak dibenarkan adalah dengan niat. Yang tu tak boleh. Dengan niat nak meniru mungkin orang fasik. Contohlah ada penyanyi, minta maaf lah, ataupun ada pun orang yang mungkin dia melakukan maksiat dengan jelas.
Insta famous negara luar. Negara tu dia memang jahat. Dia suka buat macam-macam pelik-pelik benda maksiat. Kita pun nak tiru dia. Tak boleh. Walaupun memenuhi syarat-syarat yang saya sebut tadi tu. Sebab dalam agama kita disuruh untuk mengikuti watak-watak orang-orang yang tidaklah orang-orang yang fasik. Dengan niat. Tengok pada innamal a'malu binniyat. Okay, itu dalam bab fashion. Saya ingat settle bab fashion. Saya laju cakap ni sebab 10.37 dah. Okay. Kita teruskan bab makanan pula. Okay, makanan. Makanan ni pun general je. Makanan ni aku mandi contohnya. Apa hukum makan burger? Apa hukum makan kuih tiaw? Aku mandi? Harus. Harus. Apa hukum makan churros? Churros apa itu? Tak cukup KL. Okay. Tak cukup KL. Okay. Dia macam ni. Makanan ni, churros itu apa sih? Makanan ni, makanlah apapun. Al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulu dalil ala tahrim. Semua benda dalam dunia itu adalah harus. Melainkan ada benda yang terdapat di dalamnya yang bersifat haram. Baru jadi haram. Jadi dalam bab pemakanan, dulu kita makan, tengok makanan apa. Dulu kita makan apa. Orang anak muda sekarang, okey, dia nak makan kedai apa, hipster ke. Kedai ni viral. Kedai ni orang suka makan. Okey, makan, you nak makan apa sekalipun, tidak menjadi kesalahan, melainkan benda itu terdapat kesan-kesan ataupun daripada yang dipanggil sebagai kesan-kesan benda yang haram. Okey, kalau katalah kuih tiaw, hukumnya harus. Tetapi dia boleh jadi haram. Kalau dalam kuih tiaw itu, ada letak kuih tiaw bakas. Contohnya, itu haram. Kuih tiaw dah okey dah. Bakas masuk. Apa tu kita masak nasi ayam. Nasi ayam harus. Tak ada dalil Nabi kata sunnah makan nasi ayam. Nabi pun tak ada. Tapi apabila ayam itu ayam tidak disembelih mengikut syarak, haram hukum dia. Dan ada satu kaedah lagi disebut al-haram bayyin wal halal bayyin wa bainahuma mushtabihatun. Satu kaedah lagi adalah kaedah keraguan. Bila datang keraguan, maka ditinggalkan perkara tersebut. Jadi nak makan di kedai mana? Anak muda nak makan apa? Silakan. You nak buat apa? Cokoja ke? You nak buat apa ke? Silakan. Yang penting tidak membazir. Tidak membazir. Buat apa? Buat review tapi nak buat konten, sampai buang makanan. Jangan membazir. Sebab dia mengecilkan hati orang-orang miskin. Mengecilkan hati orang miskin. Kemudian apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata Nabi kata apa? Ni'mal adam. Nabi kata al-khal. Sebaik-baik ataupun senikmat-nikmat lauk adalah cuka. Cuka. Cuka ni cuka lah. Cuka lah. Sabah bahasa cuka juga kan? Cuka juga. Cuka ni kalau kita tengok Nabi kata sebaik-baik lauk adalah cuka. Apa maksud Nabi? Kalau kita makan nasi ada kicap pun kita kena syukur dengan makanan tersebut. Jangan kita komplain. Nabi tak pernah, salah satu mukjizat ulama kaji, mukjizat Nabi SAW, termasuk dalam mukjizat adalah mukjizat akhlak Nabi itu sendiri. Salah satunya adalah mukjizat Nabi tidak pernah mengutuk makanan. Tak pernah. Siapa pernah tak mengutuk makanan dekat dalam grup ni? Kira saya tabik spring lah. Okey? Tak boleh. Bukan tak boleh makan, tak boleh beli rumah kat Sabah, tak boleh, bahaya. Jangan saya pasal makan orang rumah saya. Baik. Jadi kalau kita tengok kat mana tadi dah cerita pasal rumah, lupa tu. Apa makanan apa tadi? Makanan apa tadi? Apa kembali? Cuka. Okey, Nabi sebut cuka ini adalah sebaik-baik sebaik-baik lauk. Apa maksud Nabi? Nabi nak bagi tahu jangan kritik makanan. Makanlah yang sekadar itu pun dah dianggap sebagai lauk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak menyuruh kita, kena ingat dalam bab dunia, bab kehidupan, ni gaya hidup ni banyak benda Nabi serahkan kepada kita. Banyak benda Nabi serahkan kepada kita untuk buat apa yang kita rasa sesuai. Banyak benda. Okey, tapi dalam bab ibadah Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Salat seperti mana kamu tengok aku salat. Dalam bab haji Nabi kata khudhu anni manasikakum.
ambil daripada aku cara mendirikan haji, cara manasik haji. Tapi dalam bab keduniaan, Nabi banyak menyebut, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniaku, urusan dunia kamu. Sebagai riwayat, antum a'lamu bi amari dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Bermaksud banyak benda. You nak makan, makanlah apa benda pun. Tak semestinya you kena ambil lauk seperti mana lauk yang aku suka. Debak. Nabi suka labu. Kita, negara kita tak banyak labu. Kita pun cari labu. Tak semestinya. Kalau kita suka lauk sayur-sayuran yang apa, lumut-lumut apa, Sabah, Borneo tu kan, nak makan tu kan, bukan lumut pula dah. Rumpai lah. Latok. Sorry, minta maaf. Kawan saya lan kristal dia jual ya. Masakan Borneo. Rumpai tu kan. Rumah saya suka makan yang hijau-hijau tu. Tak apa makan. Tak semestinya kita kena ambil dubak. Tapi kalau kita teringin nak makan seperti mana lauk Nabi SAW, seperti mana Anas bin Malik yang tidak makan dubak, tak minat dubak, tapi sebab dia serve Nabi makan labu setiap hari, bukan setiap hari lah. Dia tengok Nabi suka makan labu. Dia kata, aku jatuh cinta dengan labu kerana Nabi jatuh cinta dengan labu. Ini sahabat Nabi. Tapi kita terpulang nak makan lauk apa pun. Silakan dalam bab makanan. Jadi benda itu, saya ingat dah clear bab makanan. Saya ingat boleh cerita hari lain bab makanan. Kita masuk pula apa gaya hidup anak muda. Contohnya dalam aktiviti bersukan riadah. Riadah tak ada masalah. Riadah ni sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada rancangan tentang fiqh riadah. Fiqh riadah ni cantik. Ada hukum macam-macam. Apa etika pemakaian? Macam mana cara beriadah? Percampuran lelaki dan perempuan tu bagaimana? Sukan apa yang tak dibenarkan? Sukan ekstrim dibenarkan. Ekstrim mana yang tak dibenarkan? Ekstrim yang tidak ada peraturan. Ulama' sebut tidak ada peraturan-peraturan keselamatan. You nak naik Gunung Kinabalu tapi you tidak ada pakaian atau tidak ada keperluan asas untuk naik Gunung Kinabalu. Yang membahayakan. You bukan ranger. Kalau you orang Kundasang tak apalah. Kan dia orang naik pakai kasut pun tidak. Kadang-kadang relax je. Tapi you baru first time tiba-tiba you buat hero. Jangan. Contoh. You nak terjun sungai, nak panjat tak ada tali. Tak dibenarkan. Sukan ekstrim tampar muka. Kan tampar muka. Itu tak dibenarkan. Ulama' tak benarkan. Sebab muka ini ada maruahnya tersendiri. Maruahnya sendiri. Apa lagi? Orang tanya tentang hukum tengok bola. Ni penting ni. Hukum tengok bola. Ulama' bincang. Kan kalau kata mereka tidak menutup aurat, macam mana kita nak pergi stadium? Sudah. Habis tu Ustaz, kami nak tengok Manchester. Macam mana ni? Nak tengok Arsenal kalah dengan Liverpool ni macam mana Ustaz? Kan kami tak tahu nak tengok macam mana. Sebab dia kata tak boleh tengok. Kan? Sebab tak tutup aurat. Maka ada fatwa ulama'. Ada fatwa ulama' yang membenarkan sukan yang boleh dilihat walaupun dia masih dikatakan sebagai tidak menutup aurat. Ada ulama'. Faisal Maulawi, Irtisal Qardawi. Dan sebab ada unsur-unsur al-masyaqqatu tajlibu taysir. Antara yang dibenarkan bola sepak. Walaupun tidak menutup aurat. Kenapa dibenarkan? Kerana ada unsur kesukaran. Nanti stadium kena tutup. Peraturan dunia itulah begitu. Tetapi ada sukan-sukan yang tak dibenarkan. Kalaulah dia tak menutup aurat tetapi dalam keadaan pakaian itu lari daripada nilai kesantunan dan kesopanan manusia. Ustaz fan MU kan. Na'uzubillah min zalik. Tak mungkin sama sekali fan MU. Tak mungkin. Jadi kalau kita tengok kita semua dalam dunia ni nak sokong apa sokonglah, tapi jangan sokong MU. Astaghfirullahalazim ya Rabbi. Kita astaghfirullahalazim. Yang ni bukan hukum fiqh gurau lah. Tapi nak sebutnya apa tentang sukan, fatwa-fatwa. Kalau dia pergi tengok pasukan yang tidak yang pakaiannya ada unsur langgar daripada nilai kesantunan. Bukan setakat tak menutup aurat, langgar nilai kesantunan, terlalu ketat, terlalu bermasalah, boleh menimbulkan syahwat dan sebagainya, maka tidak diharuskan. Tetapi dengan sukan-sukan yang lain, silakan. You nak main futsal, you nak main pukul berapa, silakan. Jangan tinggalkan. Nama dia benda-benda yang penting seperti tinggalkan solat hanya kerana melebihkan sukan. Jadi fiqh riadah ni banyak. Nak sebut satu-satu susah, tapi Islam dia bagi guideline saja. Sebab zaman Nabi tidak ada zaman Nabi tidak ada stadium macam kita. Dia stadium pun lebih kurang. Zaman Nabi tidak ada sukan-sukan macam hari ini. Berkembang. Mungkin 10 tahun lagi sukan akan berbeza. Orang main sukan e-sport dan sebagainya. Jadi Nabi tak bagi satu ketetapan secara khusus. Sukan, bab makanan. Sebab berkembang. Setiap zaman berkembang. Ada saja makanan baru. Ada saja sukan baru. Ada saja fashion baru. Tapi Nabi bagi guideline untuk kita semua duduk dengan
dengan guide yang Nabi SAW beli. You nothing without Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baraknya orang Liverpool. Jadi kita tengok keadaan hari ini. Kita tengok pula aktiviti riadah. Habis riadah, saya kena cepat sikit. Kita ada pengurusan masa anak muda. Anak muda nak bahagikan masa macam mana? Buku yang dipilih. Apa dia buku yang dipilih? Anak muda ni dalam keadaan hari ini, apa pemikiran, apa cara pengurusan masa dia? Banyak dihabiskan dengan internet ataupun tidak? Banyak dihabiskan dengan ilmu ataupun tidak? Abdul Karim Zaidan, saya ingat dia, Syekh di Yaman, baru meninggal dunia. Spek mata dia tebal. Kalau kita tengok macam Google nak selam dalam tu, macam nak masuk dalam laut tu. Spek tu tebal, umur 90 tahun. Bila orang ziarah dia, rupanya satu hari 14 jam dia dengan kitab. 14 jam. Tua dah. Dr. Yusuf Qardawi. Dr. Yusuf Qardawi umur 90 tahun lebih. Saya jumpa dia waktu 2017, tak salah. Jumpa dia, dia tak larat duduk atas kursi. Tapi bila dia dengar kata, oh, orang muda daripada Malaysia nak datang. Dia bangun berdiri. Semangat dia. Dia nak tunjuk kata dia kuat juga. Ayuhas syabab. Dia panggil. Datang sini dia panggil. Mai sini. Kita datang jumpa dia. Kita salam. Kita nak cium tangan. Dia tarik tangan dia. Dia kata, dia nak bagi tahu kata kita pun orang yang hebat. Padahal kita malulah dengan dia kan. Kita pun salam cium dia, duduk dengan dia. Waktu tu lah kita nampak rupa-rupanya nampak tua. Nampak macam tak larat. Sebenarnya dia sedang menyiapkan bukunya yang dia katakan itu antara buku yang terbaik. Buku yang terakhir untuk hidup dia. Umur 93. Dia kata nak siapkan 50 jilid. Tapi baru-baru ni saya dengar dekat 60-70 jilid dah. Buku yang terakhir, dia kata untuk dia tinggalkan khazanah sebelum dia meninggal dunia. Dia tengah tulis tangan, orang lain tulis. Nak kata satu hari, Syekh Wahbah Zuhaili daripada Syria. Wahbah sama juga macam Abdul Karim Zaidan. Satu hari 14 jam menulis dan membaca kitab. Sama macam kita lah. Kita 15 jam. Tapi dengan game lah. Game apa? PIBG. PUBG kan? Game. Jadi kita ni dekat mana? Kita punya pengurusan masa. Handphone dan sebagainya, pengurusan. Jadi, gaya anak muda. Apa yang dia minat? Hobi. Hobi dulu mungkin lain. Hobi dulu kita, tak tahulah, Masni ada kat sini, Aini ni, hobi dulu mengumpul stamp kot. Tak tahu kan, dulu. Dah tak ada mengumpul stamp. Stamp pun dah tak ada dah. Kan? Hobi. Dulu memancing. Sekarang mungkin hobi lain. Hobi tiap-tiap hari TikTok. Pagi, petang, siang, malam TikTok. Mungkin gaya dia. Dengan media sosialnya bagaimana? Jadi saya ingat secara general, tepat 10.50, saya ingat nak bagi ruang sikit untuk tanya soalan. Kembali, saya cakap secara general dan tak sempat untuk kupas semua. Cakap tentang pakaian, cakap tentang makanan, cakap tentang sukan, cakap tentang hobi dan minat. Dan ada banyak lagi yang mungkin boleh dikupas, tapi tak berkesempatan. Cumanya, di mana kita nak branding badan kita. Branding diri kita. Sebab dia simple. Bila you branding diri you tahu mana nak pergi restoran mana. Kalau saya ustaz, contohlah. Kan, saya ustaz, saya tahu nak pakai pakaian apa yang bersesuaian dengan seorang ustaz. Betul? Saya tahu restoran mana saya boleh pergi. Sebab orang akan tengok. Okey? Lepas tu saya akan pilih apa aktiviti sukan gaya yang macam mana. Boleh, ustaz tak ada masalah nak sukan apa. Tapi tiba-tiba saya masuk gimnastik nampak macam pelik kan? Tak apa nak cantik sangat. Nampak orang tengok pun nampak pusing belakang. Tapi sebab kita dah tahu nak brand diri kita ke mana. Tak semestinya semua orang dalam grup ni, dalam perbualan hari ini, fake belia hari ini, dalam keadaan nak jadi ustaz. Tak semestinya. Semua nak jadi apa? Silakan. Engineer, apa saja. Asalkan guide itu dibenarkan dalam agama. InsyaAllah. Silakan kita buka sesi 1-2 soalan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tapi saya dah dapat 2 soalan di sini. Dari ruangan chat ni. Secara private. Yang mengatakan soalannya, Ustaz, boleh bertanya berkenaan dengan sekarang ni top sukan main bola dan juga berbasikal. Apakah hukum memakai seluar yang boleh nampak Angry Bird? Itu soalan. Okay. Soalan yang kedua mungkin jelas sekali. Soalan kedua, bagaimana sekiranya seorang perempuan ingin berfashion menggunakan makeup sehingga kadang-kadang berubah wajah daripada asal? Apa hukumnya? Okay, baik. Macam-macam saya tengok tulis kat bawah tu. Minta sponsor lah, macam-macam lah. Jadi saya nak sebut pertamanya tentang aurat. Aurat ni dia ada mughallazah dan mukhafafah. Dia pun macam najis juga.
Mughalazah dan mukhafafah, berat dan ringan. Okey, jadi orang lelaki kalau dia pakai pakaian, dia tutup aurat paha hingga paha pula dah, lutut hingga pusat dia tutup. Okey, tetapi ada keharusan yang dibenarkan untuk orang lelaki. Salah satunya adalah dia boleh pakai seluar ketat. Seluar ketat tutup lutut hingga pusat. Cuma dia tidak dibenarkan ketat di bahagian mana? Ketat di bahagian yang mughallazah. Yang mughallazah yang berat. Antaranya adalah alat kemaluan dan punggung dia. Jadi sebab itulah orang lelaki kalau dia nak pakai seluar ketat macam mana pun, dekat bahagian tersebut, dekat bahagian Angry Bird ke apa semua yang tadi soalan tadi tanya Angry Bird tak ada masalah ni, dia angry pula kan. Jadi dekat bahagian itu diharuskan untuk kita memakai sesuatu ataupun seluar lain ataupun dilonggarkan di bahagian tersebut. Di bahagian tersebut saja dilonggarkan supaya tak nampak bentuk tersebut. Okey? Tapi kalau nampak bentuk paha, nampak bentuk lutut, itu diharuskan. Tapi orang perempuan contohnya, dia kalau ada bahagian-bahagian tertentu, dia kena tutup semua seluruh anggota tubuh badan. Tetapi tak dibenarkan ada bahagian-bahagian yang macam nampak paha sebagainya untuk diketatkan. Orang perempuan lain, tak boleh. Orang perempuan ada mukhafafah dia. Antara yang mukhafafah dia adalah lengan dia. Sebab tu orang perempuan kalau pakai handsock dibenarkan. Sebab dia tergolong dalam mukhafafah. Jadi diharuskan. Yang penting kat luar tu dia tak boleh pakai handsock saja. Dia kena pakai baju. Tapi kalau tercelak yang baju longgar nampak dalam, itu diharuskan. Tapi paha tak boleh. Paha untuk orang lelaki diharuskan. Cuma alat kemaluan dan juga di belakang punggung dia. Itu satu. Tak kira lah. Kalau main bola pun begitu. Main takraw pun begitu. Dia boleh pakai spintat. Spintat seluar ketat tu. Dia boleh dibenarkan. Tapi dia kena pakai seluar keluar. Yang berikutnya, apa tu soalan? Makeup. Ya. Okey, makeup pula. Makeup ni diharuskan kalaulah makeup tersebut tidak melampaui batas. Memang disebut dalam wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu tabarruj. Tabarruj ini satu perhiasan yang menarik perhatian orang. Menarik perhatian orang ni dia tidak semestinya dengan makeup. Dia kalau bahasa-bahasa yang lunak, tak tengok muka pun, kalau dia menggunakan bahasa yang menarik perhatian orang, tak dibenarkan. Itu termasuk dalam tabarruj juga. Contohlah Quran sebut apa? Wala la takhda'na bil qawl fa yatma'a alladhi fi qulubihim maradun. Jangan kamu melunakkan bahasa kamu di dalam hati, di kalangan orang-orang yang hatinya mungkin sakit. Kita kalau sembang dengan perempuan, sebab tu dalam bab fiqh ada bab lelaki bagi salam kepada perempuan. Imam Nawawi ada kupas benda ni tentang bagi salam kepada perempuan, boleh tak boleh? Okey, sebahagian ulama kata kalau dalam orang yang dalam suasana yang umum, tidak ada unsur fitnah, diharuskan. Macam kita masuk kuliah muslimat, Assalamualaikum semua, boleh tak boleh? Boleh. Tak ada masalah. Ataupun kita jumpa rakan kita, kenalan kita, Assalamualaikum, tak ada unsur-unsur fitnah. Tapi kalau perempuan lalu tepi jalan, semandak, cantik pula kan, lalu pula kita pun Assalamualaikum kan, dengan niat nak mengganggu, walaupun bagi salam sunnah Nabi, tak sunnah. Dia jadi benda yang tak dibenarkan. Sebab itulah bila kita tengok makeup ataupun apa saja benda, kalau makeup itu tidak melampaui batas, lipstick boleh, celak boleh, apa lagi, eyeshadow boleh, asalkan tidak nampak daripada jauh, dia menimbulkan fitnah, nampak wajah yang sengaja menarik perhatian, itu tak diharuskan. Jangan nampak muka kusam terus. Agama tak suka nampak muka kusam, masam, lebam. Nampak muka yang relax sahaja. Nampak yang bersesuaian. InsyaAllah. Itulah yang diharuskan dalam syarak. Boleh? Dua soalannya tadi kan? Okay. Nah, ini ada soalan Ustaz. Berkenaan hiburan pula Ustaz. Bagaimana secara umum para belia ataupun orang muda meminati pelbagai genre hiburan yang berbeza? Bagaimana pula jika meminati K-pop? Okey, baik. Saya sebut macam tadi, awal-awal tadi. Dia semua orang dia ada minat K-pop, minat rock kapak, minat muzik punk rock, minat. Macam saya dengan Ustaz Don dulu, satu bilik waktu belajar dulu. Saya minat rock kapak. Ustaz Don minat dia Limp Bizkit, Linkin Park, dia tu. Kan? Kita akui zaman muda dulu kita ada kita tak boleh, kita nak dengar juga. Mustahil kita dengar lagu keroncong, mustahil. Tapi waktu tu dia ada keinginan nak dengar. Tapi waktu itu kita kena faham antara kaedah yang kita nak faham tentang muzik, membenarkan kita tak pernah menolak pandangan ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, majoriti empat mazhab yang mengharamkan muzik secara total. Kita faham. Betul. Ulama-ulama terdahulu muzik apa pun tak boleh.
Tetapi apabila kita renungi balik fatwa-fatwa kontemporari dengan pandangan yang kita ambil daripada kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali, begitu juga dengan pandangan Imam Nawawi, dia bukan pada jenis muzik tersebut, bertali, bertiup dan sebagainya. Tak. Dia isu dia adalah muzik itu bagaimana, liriknya apa dia, memuja siapa, perkataan bagaimana. Sebagai contoh, ada sebagian orang dia menyanyi lagi, kita pun tak dengar lirik dia, tapi kita suka dengan irama dia. Kita masuk kereta, kita tak dengar. Diharuskan, asalkan tidak melampaui batas. Termasuklah kalau minat K-pop sekalipun, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. You suka siapa pun jangan melampau. Jangan melampau. Suka minat siapa-siapa pun jangan melampau. Minat dekat, tak tahulah, tengok macam Ahmadi ni minat saya tak tahu. Nasyid, subhanallah. Kan? Yang tu tak apa. Yang tu pun tak boleh melampau. Minat arti nasyid pun tak boleh melampau. Apatah lagi kalau kita minat dia ghulu ni tak disuka di dalam agama. Kepada orang agama pun kita tak boleh melampau, minat kepada orang agama pun tak boleh, apatah lagi minat kepada orang-orang tertentu dalam unsur melampau. Sekadar meminati genre muzik dia berpada-pada diharuskan. Sebab ada orang mungkin dia tak suka. Betul, saya tak dapat nafikan. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa biqauli syairin." Nabi ni dalam Quran kata Nabi tak menyampaikan syair. Quran bukan syair. Nabi bukan pensyair. Tetapi dalam bab Aisyah radhiyallahu anha dalam sahih menceritakan bahawa Nabi letak mimbar khas untuk Hasan bin Thabit. Dalam dipanggil syuara Nabi. Tukang syair Nabi. Budaya dulu, dia orang tak ada clubbing tau. Dia orang tak ada konsert. Dia orang tak ada hiburan macam hari ni. Tetapi dia orang ada tempat-tempat untuk dialunkan syair. Syair itu satu hiburan. Syair itu satu benda yang menggembirakan macam lagu zaman dulu. Jadi membuatkan Nabi pun kata tak ada masalah dalam sebahagian bab. Kalau kita mengaji dalam bab hari raya, Aisyah kata orang tengah pukul-pukul gendang, Nabi kata silakan. Tapi Nabi sendiri pusing ke belakang. Nabi tak mendengar. Sebab apa Nabi tak mendengar? Bersesuaian dengan watak Nabi. Dengan saya lah contoh, kalau saya ustaz, saya minat rock kapak, tapi takkan saya nak pergi karuk depan orang. Kan? Tak sesuai seorang ustaz tunjuk depan orang sangat. Betul tak? Kan? Tapi sekali-sekala duduk dalam kereta, bawa kereta tu sekali-sekala lah, bukan setiap hari kan. Terdengar juga kadang-kadang, okeylah kan. Dia maafkan dalam keadaan yang tidak melampaui batas. Sama macam K-pop. Kalau suka Lee Min Ho ke, apa lagi, siapa lagi dalam K-pop tu? Saya pun tak tahu lah nama-nama K-pop tu kan. Jangan melampaui batas, insya-Allah. Ustaz, boleh menari K-pop ke? Buat cover satu. Astagfirullahaladzim. Saya reva. Nak tengok reva? Okey, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah, saya kira banyak restoran, cuma masa agak mencemburi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Imam Muda Ashraf atas perkongsian yang sangat padat dan penuh dengan fakta dan ilmu input yang boleh kita bawakan. Kan? Jadi mudah-mudahan akan datang kita dapat kesempatan sekali lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz, dan kita harap mudah-mudahan mungkin akan datang boleh secara face to face, dan Ustaz pun sedia maklum, kita semua sedia maklum, Ustaz selalu datang ke Sabah juga kan, hampir ke semua yang Ustaz sebut tadi, kampung, tempat dan segala bagai itu ada yang saya baru dengar. Kalau tidak pernah pergi pun teruk bertaubatlah. InsyaAllah kita akan usahakan meron Sabah lah sebelum ke Semenanjung. Okey, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Mohon doa kepada Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. You never walk alone. Yes. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.